أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر لنا ولا تعسر وتمم بالkhair. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah SWT. Kita boleh bertemu pada hari ini pada penghujung bulan Safar. Kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk menghirup udara yang merupakan di antara salah satu nikmat Allah SWT yang menyebabkan kita boleh masih lagi bernyawa ataupun bernafas. Kita gunalah sebaik mungkin nikmat, segala nikmat pemberian Allah SWT untuk kita mensyukuri dengan kita memberi sepenuh ketaatan kepada Allah SWT dalam kehidupan kita sampailah kita tinggalkan dunia ini. Sahabat-sahabat semua, kita masih lagi dalam perbincangan tentang ilmu pengetahuan. Sebelum ni kita telah bicara tajuk keutamaan belajar. Hari ni tentang keutamaan mengajar. Mengajar ni tertentu kepada orang yang duduk makam dia lah, duduk makam ataupun lebar dia. Pensyarah ke, cikgu ke, ustaz ke, tok guru ke, kalau adik saya dipanggil bapa dah. Orang yang ada kelebihan ilmu pengetahuan, dia ada kelebihan dia. Dia ada keistimewaan dia. Dia ada keutamaan dia. Spesifik untuk orang yang duduk tangga mengajar. Kun aliman. Jadilah kamu orang yang mengajar. Jadi, pada hari ini kita akan tengok pendetailan dia, pencerahan berdasarkan kitab Mau'izatul Mu'minin yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Kalau kita agak kelebihan sebagai tok guru lah. Kalau kita Kelantan ni agak tok guru ni masyhur pada orang-orang di kalangan pelajar-pelajar pondok. Pelajar pondok ni ramai lah. Banyaklah di Kelantan ni. Ambo pergi buat lawatan ke Bangkok 1 tahun. Pergi ngabah. Boleh nak sampai Bangkok terdiri 2 malam. Pasal dia lebih kurang 1000 kilometer lah. Jadi perjalanan itu singgah. Singgah mana? Singgah pondok-pondok. Pondok Dalo, pondok Tani, pondok Segoro. Sampai ke Bangkok. Salah seorang pengasah pondok tu anak murid pada Tok Nali kita. Ramailah guru pondok di Selatan tu merupakan bekas pelajar pondok-pondok di Kelantan kita lah, khususnya pondok Tok Nali. Nak ayat tu guru pondok, ramai pelajar dia ada 400 lebih pondok di seluruh Thailand. Banyak pada kita lah. Kelantan kita ni lebih kurang 24 ya pondok yang aktif. Bandingan dia. Walaupun dia di segi pemerintahan duduk bawah pemerintahan kerajaan Bukit Islam, tapi Islam kuat. Gitu. Patut kita lah banyaknya. Yalah kerajaan
petani ni satu kajian besar dulu. Satu kajian yang besar lah. Kajian celak lah. Tapi takdir Allah SWT, mari orang putih menjajah kerajaan Melayu petani, akhirnya tumpas dalam pertempuran agama. Tuk kita yang syahid dalam perjuangan menentang penjajahan Thailand. Di antaranya Syekh Ahmad Patani, Syekh Ahmad Palimbani, pengarang kitab tak ingat dah. Orang Palembang pergi berjual di petani. Orang-orang dulu. Bisa. Tak apalah. Tok Guru lah belakang tu. Tok Guru pun terlibat dalam perjuangan jihad fi sabilillah. Baik. Keutamaan mengajar. Ayat-ayat Al-Quran mengenai keutamaan mengajar ini ialah di antaranya firman Allah Ta'ala fil Quranil Karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim waliyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Hendaklah mereka memberi peringatan kepada kaumnya. Waliyunziru, nazara makna peringatan, reminder. Tambih, tambihul ghafilin. Ada salah satu nama kitab tu tambihul ghafilin, peringatan untuk orang-orang yang lupa. Jadi tugas Tok Guru title orang yang mengajar ni adalah di antaranya untuk memberi peringatan. Kerana majoriti manusia ni mudah lupa. Memang manusia ni mudah lupa. Sebab itulah reminder, peringatan ni kena berulang kali. Fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan itu memberi kebaikan, manfaat kepada orang-orang yang beriman. Objektif kita buat kuliah ni kerana itulah untuk memberi peringatan, kerana seminggu kita minggu lepas tu banyak kita kena postmortem tentang kehidupan kita sepanjang seminggu yang lepas tu. Jadi mari minggu ni kita reminder balik, kita perangat balik, kita refreshing balik tentang perjalanan hidup seminggu yang lepas. Perbuatan kita, perkataan kita, tidur bangun kita, kecek pai kita, macam-macam lah. Dengan anak bini kita flashback balik gapo mistik aku. Jadi kita dengan peringatan hari ni mudah-mudahan kita akan menambah baik. Itu maksudnya. Apabila telah kembali iza raja'u ilaihim, kepada mereka. Seruan ni adalah kepada untuk orang-orang yang pergi perang. Jadi sebahagiannya tak pergi perang, duduk nadah kitab. Tujuan nadah kitab tu bila balik hak perang ni, hak tidak mati syahid ni, balik ke kapal dia tu, dia mau hak nadah kitab ni lah ngajar pula hak pergi perang tu. Iza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun, moga-moga mereka berhati-hati. Gitulah memang kehidupan ni kita kena sentiasa beringat supaya kita beringat. Ingat lawan ke apa Hamizan? Ingat lawan tak ingat? Balik awal. Ingat lawan lupa. Memang lupa ni menjadi nature, semula jadi kehidupan manusia. Nasia, manusia. Nasia itu maksud lupa. Rasulullah diutuskan oleh Allah SWT sebagai Nabi yang terakhir ni, di antara objektifnya kerana untuk memberi amaran kepada anak beranak dia. Kerana apa? Sebab pada Nabi Allah Isa nak boleh sampai ke Nabi Muhammad tu 500 tahun. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna naftarah. Tak ingat dah. Bal huwal haqqu min rabbika litun zira qauman litun zira qaumim ma unzira aba'u.
yang tidak diberi peringatan oleh kalangan orang-orang sebelumnya. Gitu maksudnya. Nak ambil perkataan litunziru tu. Maksudnya lah memperingatkan mereka itu dengan pelajaran dan petunjuk yang diperolehinya. Bila kita belajar, kita akan nampak lah. Kerana tujuan kita belajar ni, kita nak faham, kita nak tahu mana baik dengan buruk. Tu tujuan nak belajar. Masya Allah, bayarlah orang ngaji puluh-puluh tahun. Kedudukan tahap ilmu dia tu. Banyaklah mengaji banyak. Dan orang nanam kebun depan rumah. Buah betul lah. Tapi tak sama dengan orang nanam seperti ladang ni. Macam di dapur kita lagi 20 hektar. Buah banyak dengan sikit. Jadi nak rayaknya, belajar ni, kalau kita sentiasa belajar, sentiasa kita nada kitab, banyaklah kita boleh. Ya, gitulah kehidupan. Memperingatkan mereka itu dengan pelajaran. Kerana Quran ni memang penuh dengan hikmah dan pembelajaran. Banyak bila kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim. Cerita saja. Cerita kau Samud, kau Nabi Nuh, kau Nabi Musa. Macam-macam ada. Cerita ni tujuannya untuk pelajaran dan pengajaran kita lah. Mudah-mudahan kita mengambil petunjuk, kita mengambil iktibar, ibrah daripada pembelajaran kita tu. Sahabat-sahabat semua, bagi orang yang ada rasa zuk dah dalam belajar ni, dia berasa pada masa dia nak belajar. Orang yang fikiran dia nampak tentang kelebihan ilmu ni, dia rela, dia susah hidup asalkan dia boleh memberi penumpuan dia kepada ilmu. Dia tak cara kehidupan. Hidup ala qadar. Kerana dia tahu lebih prioriti keutamaan dia ialah ilmu tu. Kita ni sibuk cari harta, siapa tak ada nak cari ilmu. Rugi. Jadi kita ngaji hari ni supaya kita tahu batas dia, limit dia, hudud dia dalam hidup ni. Kalau kita sibuk dengan hal dunia, kita tak ada masa nak cari ilmu, rugilah hidup ni. Ya Allah, tapi hakikat sebenarnya ramai manusia ni hanyut dengan kehidupan dia. Realiti dah. Itulah kita sedih, tapi nak kata banyak. Berlaku depan masyarakat kita hari-hari dah. Ni buka dah masjid 40 orang boleh pergi. Tak penuh betul lah juga. Masa tak buka masjid, gagak gegak suruh buka masjid. Buka masjid tak pergi juga. Rangai orang. Buat sibuk orang buat ni tak kena belaka. Buat pun tak kena, tak buat pun tak kena. Baik. Dalam ayat yang lain, wa iza akhazallahu misaqal ladzina utul kitab litubayyinun hulin nasi wala taktumunah. Dan di waktu Tuhan mengambil janji orang-orang yang diberi olehmu kitab, dan di waktu Tuhan mengambil janji orang-orang yang diberi olehnya kitab, mana orang-orang yang Tuhan memberi ilmu kepada dia ni, hendaklah dia menerangkan litubayyinunnahu linnasi. Hendaklah dia royak, dia terang, dia ajar. Hari ni lah. Perkara tersebut yang di dalam kitab tu. Mana Tuhan, para nabi dan rasul ke, orang-orang alim ke, dia faham, dia tahu segala benda yang ada dalam kitab tu. Mana dia kena royak lah. Jangan dia susuk. Jangan dia sembunyikan isi kandungan dalam kitab tu. Makna hak belagu ni dia royak. Hak tak belagu ni dia tak royak. Tak boleh gitu. Hak betul kena royak betul. Hak salah kena royak salah. Walaupun hak salah kena atas dirimu diri pun. Pasal apa dia royak sini?
wala taktumunahu, dan janganlah sampai kamu menyembunyikannya. Ni berlaku pada orang-orang daripada kalangan Bani Israel. Bani Israel ni dia tahu dah Nabi Muhammad ni. Dia tahu dah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia kenal Nabi Muhammad ni lebih pada kenal anak dia pun. Pasal dalam kitab royak dah, tapi dia menyembunyikan. Pasal dia tak mikir Nabi akhir zaman ni diutus daripada kalangan dia. Situ target dia. Tiba-tiba Allah Taala melantik atau mengutuskan Nabi akhir zaman ni daripada kalangan bangsa Arab, tidak pada kalangan bangsa Bani Israel. Itu pucai. Itu yang jadi dia marah sangat ke Nabi Allah Muhammad tu. Allah manusia dia. Orang Kristian dah. Kitab dia tak tahu berapa kali pindah. Ayat. Tak tahu hak mana salah, hak mana betul tu. Old Testament dengan New Testament, kitab perjanjian lama dengan kitab perjanjian baru. Gitulah manusia ni. Kalau hati sudah cenderung kepada dunia, dia jadi gitu. Dia jadi apa panggil nak susuk pucuk. Takut orang tahu itulah. Bila orang tahu kat nak nampaklah temberang dia tu, nampaklah jahat dia tu, nampaklah buruk dia tu, nampaklah apa ni hakikat sebenar dia tak royak betul. Sedangkan mu jadi orang alim ni mu kena apa ni transparent, kita bahasa ni kena telus, kena amanah dengan ilmu. Kerana ilmu ni hak Allah. Suka tak suka pun kena royak. Orang kata dulu buka kitab hijau tak boleh. Bila buka kitab biru jadi boleh pula. Sedangkan hak tak boleh kan? Tetap tak boleh lah kitab hijau, kitab biru pun. Tapi kerana dia nak, dia susuk hak kata boleh tu, dia susuk hak kata tak boleh tu, dia pergi buka kitab lain, nak suruh jadi boleh. Hak bendanya halal, hak bendanya haram, dia pergi mengharam. Hak benda haram dia pergi halal, hak benda halal dia pergi mengharamkan. Itu maksud dari takrif menyembunyikan. Menyembunyikan mana dia susuk, dia tak ayat hak sebenar. Sedangkan kebenaran itu daripada Allah. Mundur susuk bapanya. Maksudnya ialah mewajibkan orang-orang itu menyebarkan ilmunya dengan mengajar. Itulah amanah orang duk pondok, kau duk universiti, kau duk sekolah mana ke. Amanah ilmu tu. Royak. Jangan duk taruh. Jangan duk susuk. Masya Allah. Orang-orang mengajar sekolah ma'had ni kan, sahabat-sahabat semua. Anak-anak lah dia kata Allah sukanya abah mengaji. Jangan-jangan mengaji sekolah Arab. Cikgu-cikgu mengajar ni ikhlas. Ikhlas sungguh mengajar tu. Gaji cikgu sekolah yayasan ni dia tidak besar. Tidak semacam sekolah kementerian dah. Tapi ikhlasnya mengajar dia. Walaupun dari segi income tidak besar, tapi keikhlasan nak menyebarkan agama Allah tu, situ poinnya. Menyebarkan hak tu jadi sekolah Arab ni jadi berkat. Karena cikgu mengajar tu pun ikhlas. Bila kita mengajar ikhlas, ilmu yang keluar daripada mulut kita tu akan jadi molek, akan jadi comel, akan jadi berenah, akan jadi gelegar. Dia adalah, dia panggil touching dia. Ya Allah Tuhan dia. Mudah-mudahan lah. Nak mengaji ni tengok juga ustaz ni, tok guru ni, kena tengok background dia. Kena hak jaga sesak kat. Bahayanya. Masyarakat awam ni dia tahu kan. Dia sangat minimum tahap kepahaman dia tu. Jadi kalau mari tok guru hak jenis khianat, dia guna alasan ayat Quran, dia guna alasan daripada hadis, ngaknya percaya mengkau anggap dia tok guru. Sedekatnya ajaran sesat. Gitu. Gamah terpengaruh. Kena tengok juga background. Sekurang tanya ada tauliah kata. Bila tauliah tu boleh tahulah dia ngaji mana tok guru mana.
Ambo masa mula-mula ambil tauliah jumpa dengan panel penemuduk. Dia kata, entang ngaji lama tu mau baru nak ambil tauliah kan. Mana kita ada tok guru. Mana salah silah ilmu kita tu sambung dengan tok guru kita tu. Gitu. Masya-Allah. Tok guru ambo ada kitab dia 5 tahun lah. 5 tahun ngaji tu. Orang panggil jijak lah. Pasal dia mengajar tu betul-betul ikhlas. Dia tak ambil upah. Dia mengajar semata-mata kerana ilmu. Memang jelega. Nangis semua dia mengajar. Pasal betul-betul dia menghayati ilmu tu. Kerana ilmu ni cahaya Allah. Kan? Bukan boleh buat main-main. Sahabat-sahabat. Maksudnya menghukum salah atau haram orang yang menyembunyikan ilmu ketahuan sebagian dihukumkan haram pula orang yang menyembunyikan penyaksiannya. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ada sebahagian orang itu yang menyembunyikan kebenaran sedangkan mereka itu mengetahui hukumnya. Ni yang kita takutnya. Dia tahu hukum ni halal ataupun haram tapi dia susuk, dia tak royak. Kalau dia royak, kita katakan raja ke, presiden ke, Perdana Menteri ke, menteri besar panggil. Suruh dia ni menyatakan status masalah ni lagu mana. Kalau status tu halal lah kata. Dia pergi royak haram. Ataupun status tu haram, dia pergi royak halal. Pasal apa? Kalau dia pergi royak betul, mungkin akan memberi implikasi kepada kedudukan jawatan dia. Faham tu? Tak ingat cerita Mufti Selangor dulu. Haji Ishaq Baharum. Kena buang daripada jabatan mufti. Kerana apa? Kerana dia menyokong pegawai penguat kuasa ni gigat Ratu Cantik. Hak duk tanding tu. Sebahagian Ratu Cantik hak tanding tu orang Melayu Islam lah. Mana boleh orang Melayu Islam ni tunjuk aurat dia di khalayak ramai. Nah, bertanding pula. Bertanding Ratu Cantik pakai pakaian mandi tu bayar. Sedangkan benda tu haram. Jadi bila penguat kuasa ni gak marah kajian. Tu. Dia rajak haram tetap haram. Berlawan dengan Perdana Menteri masa tu. Ejut lagi rasa Perdana Menteri. Akhirnya kena buat. Itu maksud. Mana dia tak susu. Ilmu Allah ni. Kerana agama ni, dia benar. Dia mari pada Allah. Tak secara lah manusia ni. Manusia nak benci kita, manusia tak ira kita, manusia nak khianat kita. Kalau kita menyatakan kebenaran, ulil haqqa walau kana murran. Katalah yang benar walaupun pahit. Benar-benar ni kena atas muka weh. Hak kena atas muka Perdana Menteri ke, Sultan ke, Presiden ke. Ulama-ulama zaman salafus solah ni dia tak ira. Raja, pemerintah, khalifah dia tak ira. Sampai Imam Syafi'i, Imam Hanafi di penjara kerana tak seikut kehendak pemerintah. Tak ikat tahu pegang jawatan. Kalau kita tak peti ke, tak qadi ke, tak sih. Pasal apa? Dia tak sih. Dia ni rapat dengan pemerintah. Bila rapat kan jadi malu Allah lah. Tidak gitu. Bila malu Allah kan nak rakyat pun jadi rohak. Kerana malu. Sabit tidak tak sih. Orang zaman dulu bila tawa jawab tak sih. Kita lah ni aja tawa. Kecil tapak tangan stadium tak ada. Muka kandok. Orang lah ni kandok jawab Masya-Allah takut dia. Jadi kita kena faham molek lah ilmu ni milik Allah. Jangan kita panggil wak ngacar. Faham tu? Wak ngajar, wak sahih. Guna ilmu tu untuk kepentingan dunia. Itu maksudnya. Wak ngajar tu. Guna agama tu untuk kepentingan dunia. Memperalakkan agama.
Muka kita tu guru, mesti orang percaya, orang dengar, orang turut. Berlaku dah lah apa ni dalam Quran tu Bala'am bin Ba'ura, seorang ulama di zaman Nabi Allah Musa. Sepupu dia ni orang alim. Anak murid ramai, doa mustajab. Tu lebar dia tu. Alim. Anak murid ramai, doa mustajab. Tapi akhirnya jadi mati dalam keadaan kufur. Karena apa? Karena turut pemerintah masa tu supaya dia ni melakukan sesuatu supaya berdoa laknat atas Nabi Allah Musa. Ayat. Kita ada Quran ni. Tak ingat dah ayat Allah surah Al-A'raf. Akhirnya dia doa. Doa supaya Allah Ta'ala melaknatkan ke atas Nabi Allah Musa. Sedangkan Nabi Allah Musa ni utus Allah. Orang alim tu boleh jadi apa panggil akhlada ilal ar. Kecenderungan dia tu kepada dunia. Ayat hati. Mula hak halal, hak haram. Lah ni hak halal dia kata haram, hak haram dia kata halal. Nak ayat kerana apa? Akhlada ilal ar, kerana hati tu cenderung kepada dunia. Hak inilah hamba takut sekali. Takut kita ni terpengaruh dengan dunia menyebabkan kita tidak berkata-kata yang benar. Kerana apa? Kerana hati terpikat, terpaut dengan dunia. Dunia tu jadi tambak kita. Inilah maksudnya. Maksudnya hukum salah seorang masalah atau haram orang yang menyembunyikan ilmu pengetahuan. Sebagaimana dihukumkan haram pula orang yang menyembunyikan penyaksiannya. Tak kena benar. Saksi kan? Saksi ni dia kena akad sumpah dulu. Saya tidak akan berkata melainkan yang benar semata-mata. Saksi kan? Tiba-tiba masa dia buat keterangan tu, dia tidak kata hak betul. Nak ayat. Saksi mahkamah ni mustahak juga. Kerana saksi itulah akan mempengaruhi dari segi hukuman yang akan dikeluarkan oleh hakim tu. Tu hakim ni dia akan dengar keterangan saksi. Berdasarkan sumpah dia sumpah dah nak kata benar. Tiba-tiba dalam keterangan dia tidak kata sebagaimana sumpah dia tu. Wallahi wabillahi watallahi jabat qadi tu ni. Bahagian mahkamah. Dia katok bini dia. Siapa bekok ni? Bekok mata. Dia katok bini. Siapa bekok mata? Mari tegak bini ngadak ambo. Ambo kan ni mahkamah. Allah bakpo kita ni ya Allah kata nyetai kotak lelaki ustaz dia kata bersembah muka. Nak buat ta'liq buku. Buatlah pendakwaan ta'liq buku. Kerana daripada pendakwaan ta'liq buku itulah untuk membolehkan dia ni cerang kotak lelaki dia panggil. Cerang ta'liq. Cara ni dengan surat bukti klinik ni. Klinik dah tengok buka cabang. Mesti buat keluar surat MC dah. Nak membuktikan dia ni kena pukul. Doktor lah mengesahkan dia ni memang kena pukul. Wagilah surat tu sebagai bukti sokongan untuk beri keterangan kepada mahkamah. Nak ayat tu lelaki ni. Dalam keadaan bukti sebegitu mau dia katok dia tai bini ni supaya bekak coba palak di mata ni masa tancar otaknya ngaku. Nak kata mana? Allah manusia boleh mu tak ngaku dia. Jadi masa keterangan tu kat gitulah. Bila dia menafikan dia pukul bini dia tu akhirnya sumpah. Nya sumpah rela dia sumpah. Dia tak sumpah laknat lah. Mana kalau keterangan dia bersalah dengan sumpah ni, maka Allah Taala akan melaknat dia dunia akhirat. Nyop sumpah juga
Wak kau tak secerah bini. Takutnya bini belaki lain bini. Tai katok mu tak ingat sia. Tai itu tak secerah pula. Kalau tak secerah tak apa-apa dak nak bini kita mau lalu tu. Baik. Wa may yaktumuha fa innahu athimun qalbuhu. Baik. Barang siapa menyembunyikan penyaksian maka berdosalah hatinya. Menyembunyikan penyaksian. Penyaksian ni nama lagi saksi, nampak dengan mata, dengan telinga, telinga dengan telinga, nampak dengan mata, tiba-tiba dia tak rajak hak dia nampak, hak dia dengar gitu. Nak usul tilai apa barang. Gitu dia. Nak membuktikan kis tu dia. Hang lah betul lah kaedahnya. Maksudnya orang-orang yang terlibat dalam pengajaran ilmu pengetahuan ni jangan sekali-kali dia menyembunyikan kebenaran. Kerana kebenaran ini hak Allah. Tuhan tahu. Muni kena sepatut menggoyak ni hak alam kena halal lah. Hak haram kena haram lah. Jangan sekali-kali masa mengajar tu kerana kepentingan dunia hak alam kata haram, hak haram kata halal. Berlaku ke tak ni? Berlaku. Banyak sejarah kisah dalam sejarah daulah Islam ni. Ya Allah Tuhan. Masa kejatuhan era kejatuhan daulah Osmaniyah. Tok Peti terpaksa menyetujui keputusan KJL walaupun bercanggah dengan agama. Muka masa tu era pemerintahan Mustafa Kamal Atatürk. Ni kita tengok tempat dia, kogi di kubur dia. Tapi tahulah dia. Jadi bayarlah era Mustafa Kamal Atatürk ni memang dia anti kepada Islam ni. Jadi sepaksa mufti dia menyetujui keputusan kajian walaupun bertentangan dengan agama. Kata kan? Allah tekannya dia. Masya Allah Tuhan. Di India ni ke bagi penganut agama Hindu ni lembu tu dia anggap seperti hadiah. Bukan dia anggap serupa, memang dia anggap lembu tu hadiah. Mana Tuhan ni boleh kena boleh sembelih bagi orang Islam ni. Mungkin kita tahu lembu-lembu ni merupakan rezeki yang Allah Taala kurnia kepada kita dalam bentuk tanaman, dalam bentuk ternak ke. Tak kira lembu ke kuba ke benda boleh sembelih tak, kita gunalah nikmat Allah untuk rasa daging lembu tu. Tapi bagi penganut agama Hindu ni haram menyebabkan berlaku pertentangan antara Hindu dengan Islam. Jadi kajian dia paksa supaya kita ni mengeluarkan fatwa supaya tak boleh sembelih lembu. Tak mana boleh kita nak kata gitu, muka Quran suruh. Dah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ayat tu dah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan berbuat kebaikan. Ini ayat. Kelebihan, keutamaan orang yang menyeru. Wa man ahsanu. Siapa yang lebih baik man da'a ila Allah, orang yang menyeru kepada jalan Allah. Golongan para asatizah ni lah. Ni siang malam tak berhenti radu ngajar ni pondok dak. Kerja pondok ambo pergi pondok tani dah. Pondok tengok dah. Mati dah tok guru pondok tu. Dia kata start ambo buka pondok siapa kan ni kerja mengajar. Tak mikir boleh PT ke boleh gaji, tak mikir langsung. Kat tani mana ada kajian bayar. Tak ada. Pondok pun membuat sendiri. Allah seksanya dia kata nak boleh jadi setahun ni. Tapi rezeki mari betul lah. Mari ku anak murid. Tu mari gula, tu mari bawang, mari kewak, mari berah. Nak pitih, nak beli hak tu sebenarnya ada. Nak ayat terhata rezeki. Itulah kelebihan. Kita duduk, sama ada kita mengajar ataupun kita belajar ni, kelebihan ilmu tu akan memberkati hidup kita. Kena pegang poin tu. Kalau kita nak berkat dalam hidup kita ni, hendaklah kita ni sentiasa melazimi duduk dalam keadaan sama ada kita mengajar ataupun kita belajar.
Masya-Allah. Siapakah orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan berbuat kebaikan, wa amilas salihan. Allah hidup ni amal wa amilas salihan. Amal yang baik. Kita kena mikir gini hidup ni. Tuhan jadikan kita, Tuhan hidupkan kita, Tuhan besarkan kita, Tuhan sempurnakan kejadian kita. Siapa kita mula? Dah, ni orang 35 dah. Saya 60. Aja kita mikir apa kat Tuhan buat kita ni. Apa Tuhan buat kita? Adakah kita mikir saja-saja kalau Tuhan nak buat kita ni? Mesti ada tujuan dia, mesti ada objektif dia. Kita hidup sampai hari ni. Buat apa ni? Inilah maksudnya. Wa amila amalan salihan. Untuk beramal dengan amal yang baik. Kita tak asyik kau hidup kita ni, sehari tengah hari kita ni, duduk dalam keadaan amal yang baik. Mari jabat ni kan kerja. Amal baik ke tak? Jadi gunalah platform kerja di Open ni sebagai amal yang soleh. Mana start masuk pintu, siapa kau tubik karya tu, boleh pahala lah. Apa nak apa lagi? Orang duk cari piti. Duk cari harta sebanyak mungkin. Orang tak mikir nak cari pahala sebanyak mungkin. Ada orang mikir gitu? Jarang, bos. Ada juga kadang-kadang. Jarang-jarang. Tak ramai orang berebut pahala berbanding orang berebut harta. Orang berebut harta ni sudahnya jadi mana ni? Berapa jen nak jawabnya? Berebut tara dia. Orang berebut pahala ni pahala ke? Adakah orang berebut pahala saf tamu ni melagak bertikai nak berebut saf tamu di masjid? Ada? Tak ada. Tapi orang tidak fokus pada berebut pahala. Pasal apa? Tak nampak. Orang tak nampak pahala satu betul amal yang soleh. Itulah maksud ambilnya. Kalau kita boleh faham situ, kita akan nampaklah. Oh, lagu ni sebenar hidup. Kita kena ada keutamaan dalam hidup ni. Al-Qayyisu Mandana. Orang yang cerdik, orang bijak ni, orang sentiasa menambah ke pahala. Dana. Dana ni kita nak cari sebanyak mungkin pahala ni untuk menjadi dana. Dana untuk akhirat lah. Nampak tu? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Ajak orang. Ud'u, ajak, seru, panggil. Ni salah satu bentuk ajak lah. Ajak ke apa? Ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhan engkau, wahai Muhammad. Ajaklah seramai mungkin orang. Supaya kepada orang ni mari kepada jalan Allah SWT. Jalan agama ni. Dunia akhir zaman ni, sahabat-sahabat, orang tak kira mana dah ke agama. Orang tidak memandang penting agama ni dalam kehidupan. Orang duk nampak harta, orang duk nampak pakak, orang duk nampak pengaruh, orang duk nampak kemasyhuran. Selebriti katakan, tak, peminat 8 juta, 10 juta dia. Nanti berapa juta peminat? Juta ni tak? Orang hidup dalam kemasyhuran, akhirnya bunuh diri. Artis Korea. Nama kepada? Peminat Korea tak? Tak ingat. Dah ada peminat Korea. Akhirnya mati bunuh diri. Akhirnya backfire dengan peminat yang ramai. Kerana satu kesilapan dia buat peminat netizen dia, dia kecil dia. Akhirnya dia stres, distress, akhirnya bunuh diri. Nak kata kan? Allah, kita kena faham moleklah. Gunalah sebaik-baik nikmat hidup ni untuk kita melakukan perkara yang betul. Jangan silap percaturan dalam hidup ni. Kalau silap percaturan, kita lah akan rugi. Rugi dunia, rugi akhirat.
Kalau ustaz kat rugi dunia, is okay ni tak. Takut kita rugi esok no, kita takut ni. Miskin. Papa kedana di hari akhirat. Kenapa? Kita tak ada amalan. Amalan kita. Baik. Tak ingat bawa power bank. Loh dah. Luarnya. Udung ila sabil rabbika bil hikmah, dengan bijaksana. Allah Tuhan. Rasulullah sifat dia ke apa Hamizan? Salah satu sifat Nabi. Ha? Apa? Benar. Sidik. Benar. Sidik amanah patanah. Sidik tu benarnya. Nak ayat patanah. Rasulullah ni cerdik Dia tahu lengga orang. Dia tahu situation. Dia pandai apa panggil timing tu. Masuk ni bijak dia. Tekah dia di Mekah, dia sabar, dia pasal dia tahu kalau dia lawan masa tu nak dia, pasal dia tak ada kekuatan. Bijaklah tu. Macam minority. Nak lawan kerja India, nak lawan kerja Cina tak gerak. Kita turutlah dia. Tapi tekah kita ada kuasa, tak itulah kita guna. Masa dia duduk di Madinah, dia guna kekuatan kuasa dia sebagai pemerintah yang dilantik di Madinah tu untuk dia melaksanakan tuntutan agama Allah SWT. Wal mau'izah, dan nasihat yang baik. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Bukan senang ni. Nak nasihat yang baik, ni orang hak kecek tu kena tentu baik dululah. Nak jadi baik, anak hak kecek ni hati kena comel. Hati kena ikhlas. Nak ngajar ni, hati kena ikhlas. Pasal kita nak royak kau orang ni bagi comel, bagi baik. Kalau kita ni hati tak baik, macam mana nak keluar benda yang baik? Bukan senang ngajar-ngajar ni. Sebab itulah kena sentiasa bertaubat, beristighfar kita ni. Supaya apa? Supaya diri kita ni sentiasa kekal dekat dia bersih. Nak jamin kita bersih, payah. Kerana sifat manusia ni salah. Kullukum khata'. Setiap manusia ni buat salah ni. Tak ada orang tak buat salah. Tolak Rasulullah SAW. Maksum. Dipelihara lah. Pok kita mau ni kat hari-hari lah tepuh dengan dosa. Kerana kita ni tak sunyi daripada salah dan silap. Jadi ayat sini wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Orang-orang title Tok Guru, Habib, Baba. Habib ni belah Indonesia ada. Belah Thailand panggil Baba, kita panggil Tok Guru. Ya Allah, orang nak jadi Tok Guru ni ya Allah. Tak boleh lah panggil benar-benar ya kecenderungan hati tu kepada dunia. Bukan salah dunia, hati tu kecenderungan. Bila hati cenderung dunia, dia jadi lari alignment lah. Sedikit dia ni tarah Tok Guru. Macam mana dia status dia sebagai Tok Guru, kecenderungan hati dia tu kepada dunia. Sebagaimana berlaku pada Bal'am bin Ba'urah tu. Kecenderungan hati kepada dunia itulah yang menyebabkan asalnya dia seorang yang alim, yang warak, yang juru, jadi bertukar kepada seorang yang akhirnya kufur kepada. Siapa terjelas lidah dia. Pasal dia doa laknat, Tuhan backfire doa dia tu, kena ke dia. Terjelas lidah. Kisah dalam Al-Quran. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Bacalah kisah ni la'allahum yatafakkarun, supaya kita ni mikirlah ni. Memang ayat Quran ni untuk kita mikir. Terhewi fikiran ni sebenarnya tu maksudnya. Segala ayat yang kita baca tu, kita tengok gapo makna ayat ni. Tersurat dan tersirat. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah.
dan dia mengajarkan kepada mereka kandungan kitab dan kebijaksanaan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Wa yu'allim, ajar, royak. Alkitab, mana Al-Quran ni? Masya Allah, sahabat-sahabat semua nak ayat betapa pentingnya Alkitab ni, yakni Al-Quran dalam hidup kita. Amar ayat dah dulu, kita kenalah melazimi Quran ni sentiasa kita baca. Pertama dah. Kita lazimkan, kita membiasakan kita ni sehari-hari ni baca Quran. Baca tu tengok kemampuan lah. Kalau boleh baca sepipi, baca sepipi lah. Muka gaduh lorak. Kalau hak masa banyak sikit, baca 1 juzuk. Hak banyak masa lagi, tambah 2 juzuk. Tak kira lah. Maksud ambo sehari-hari tengah hari ni jangan tinggal baca Quran. Karena Quran ni rujuk ke kita. Alkitab. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ajarlah Alkitab ni. Karena Quran ni panduan hidup. Kalau kita tak baca, macam mana kita nak jadikan Quran ni sebagai panduan hidup kita? Baca pun tak. Tu. Syukurlah kalau anak-anak kita, anak cucu kita hafal Quran ni, bertuah lah ni train lalu, plan lalu anak tu dah. Dia jadi seorang yang hafiz. Tak kira lah, pasti nak jadi engineer ke, arkitek ke, pilot ke. Plan nak jadi ke apa anak dah? Doktor ke dia? Nurumi dia lah. Tapi tentukan dulu Quran tu duduk dalam dada. Karena pentingnya Quran dalam hidup ni. Quran ni ibarat nyawa kita lah. Kalau kita tidak melazimi baca Quran, maka seolah kita tak bernyawa gitu. Gitu lah. Tubuh tu ada tapi ruh tu tak ada. Apa patut lah. Gitulah ibarat orang yang tidak ada Quran dalam dada dia. Sebab itu sangat-sangat penting kita menjadikan Quran ni sebagai baca harian kita. Kena buat, dia panggil apa dia istilah? Kena buat edaran ni. Kada staf ni untuk kita buat survey. Baca Quran staf ni. Katakanlah hari ni, siapa yang baca 1 juzuk lah katakan. Siapa yang baca juzuk, siapa yang baca 1 surah, siapa yang baca sepipi, siapa yang tak baca langsung. Kena buat tu ni. Ni dalam handphone ni, dia panggil My Mutamaah. So asli dia, rutin harian. Start dengan semaya Jumaat. Start dengan semaya sunat. Tik lah. Hari ni semaya Jumaat ke tak? Tik. Hari ni semaya sunat ke tak? Tik. Semaya sunat rawatib tu. 17 rakaat tu. Semaya kapit fardu tu. Hari ni semaya duha ke tak? Kalau buat tik. Hari ni baca Quran ke tak? Kalau buat tik. Jadi sebulan tu dia dapat lalu data dia tu. Performa di sudut pengisian rohani kita. Baru ke tak buat gitu? Buat ni kena create idea tu untuk memastikan kaki tangan kita ni betul-betul kaki tangan yang ada kekuatan dalam dan ada kekuatan panggil kekuatan kemahiran. Penting tu. Kalau buat kerja tu pandai, buat kerja tu cekap, tapi di sudut pengisian rohani ni dia tak perform, semaya pun lewat-lewat katakan dia. Semaya pun lewat-lewat tu memang balik awal lah. Bagi saya tak perform start lagi tu ni. Kita nak perform belakang lah. Semaya bel tak tinggal, semaya Jumaat tak tinggal, semaya sunat tak tinggal, semaya duha tak tinggal. Kerja pun efisien. Bagus tak company lagi tu. Itu kena menjadi apa ni dia panggil apa dalam tahunan kita. KPI tahunan kita. Bagus tak company lagi tu. Wal hikmah, karena Al-Quran ni adalah hikmah.
Semua kalau kita nak jadi bijak, kalau kita nak jadi pandai, bacalah Quran. Karena kereta Al-Quran ini adalah mengandungi banyak hikmah. Hikmah ni kebijaksanaan lah. Kalau kita nak jadi bijak, baca Quran. Situ ya kayu Quran. Poin lah ni, kalau kita nak jadi bijak, kita bacalah Quran. Nescaya kita akan jadi bijak. Bukan setakat bijak sini, bijak sana. Setengah orang bijak sini ya, bijak dunia. Akhirat dia tidak bijak. Al-Qayyim Yesus hamba sebut, bijak cerdik ni ialah orang yang sentiasa menambah pahala dia. Mudah kan? Mudah saja kita nak faham agama ni secara general lah. Kita nak detail tu kita nak kitab jurnal lah pulaknya. Sikit lagi dah. Satu suku kita sudah lah. Ada musyarat pula. Ada pun hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan mengajar, umpamanya pesanan baginda Rasulullah SAW ketika mengirim Muaz ke Yaman. Li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Rasulullah kata ke Muaz bin Jabal, kalau mugi ke Yaman boleh memberi hidayah. Mana kalau mugi Yaman boleh menyebabkan orang masuk Islam. Tuhan katakan dengan sebab effortmu, dengan sebab usahamu ni khairun, lebih baik, khairul laka, ada lebih baik bagimu dari dunia dan seisinya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Nak ayat gitu ya Allah. Setahun ni kelebihan dia. Amo gi kebegolok tadi. Ni bahasa kita situ. Nasi. Betul lah sahabat Amon ni daripada Jordan ni temu dengan padri Kristian masuk Islam. Dia padri di Amerika ni. Jadi padri Amerika, dia orang Sarawak. Orang Malaysia lah. Masuk Kristian, jadi padri di Amerika noh nak ayat. Lah ni masuk Islam. Esok Amon nak jumpa dia. Ni nak ayat. Daripada seorang padri masuk Islam, menerima hidayah. Hebat deh. Amba banyak suka tengok YouTube ya orang-orang putih konvert Islam dengan cerita dia. Memang sangat-sangat menarik ni. Bagaimana kisah dia ni masuk Islam. Seorang doktor. Doktor ni, pakar ni. Selama kini dia duk berubat orang pesakit kan. Mungkin dia doktor pakar. Tiba-tiba hari tu kena kanak dia. Beranak tu tiba-tiba masuk ke doktor ni tak wi dia masuk. Dia kata dia doktor pakar. Pelik dah. Pasal apa? Takut dia ni jadi isteri aguana lah. Tengok ke situasi anak dia. Lepas tu doktor ni marilah rakyat dia. Kata situasi anak dia ni sama ada hidup dengan mati. Anak kedua ni. Masa tu dia belan jadi. Belan. Kalau kita agak duk nyanda dinding, duk bersendia dalam bilik. Dia kata, kalau Tuhan. Dia Kristian ya. Dia kata kalau Tuhan menyelamatkan anak aku ni, nescaya aku akan beriman dengan kebenaran ajaran agama. Ini ayat turning point. Tapi lepas pada itu kan, alhamdulillah, memang Tuhan menyelamatkan sungguh-sungguh anak dia tu hidup dengan sempurna. Dalam situasi hidup atau mati dah tu. Baru dia nampak betul-betul ada satu kuasa yang boleh tolong manusia. Boleh nampak tu. Memang manusia ni bila dia parut, dia cari Tuhan lah tu. Manusia. Jadi berlaku kepada doktor pakar ni. Bila pada tu timbullah suatu panggil macam hidayah lah kita sebut. Nak cari, siapa Tuhan? Siapa Tuhan yang menyelamatkan anak aku ni? Jadi dalam proses jernih dia tu lah, dia bertemu dengan agama Islam. Ni perkongsian dia lah. Allahu Akbar. Hebat ni dah. Mike Tyson dalam. Mike Tyson ni kan Soho. Juara heavyweight dunia. Pukul KO dia tu banyak kali lah. Gocah tak ada orang nak rebah pelepi dah kawan tu.
Jamai dia masyhur tu kat pitih jutonnya tu kat mewah dunia teno arak tu kat mana dia. Tapi akhirnya bila dia masuk penjara dengan sebab kesalahan dia tu, masa itulah turning point dia bertemu dengan kebenaran agama Islam. Hebat dunia ni. Jadi nak ayat dalam konteks hadis ni ya pesanan Rasulullah kepada Muaz bin Jabal untuk pergi ke Yaman ni, dia kata kalau kecek Kelantan, kalau pergi Yaman ni boleh mengislam satu orang tu adalah lebih baik bagimu dunia dan seisinya. Nak ayat. Sebab itulah ambo mengajar ini sahabat-sahabat. Dengan sebab ambo mengajar ni dia mempahal, dia beramal lebih baik bagi ambo dunia dan seisi. Kalau siapa dia tak say dunia ni, bukan setakat dunia dan seisinya khairum minad dunya wa ma fiha. Ni hadis ni sebut ni ayat ni. Setara tu lah. Kalau setara ni kelebihan keutamaan apa ya kita buat dono, buat tak reti, buat tak tahu ni. Pentingnya kita mengajar dan pentingnya kita belajar hidup kita. Kalau kita nak betul-betul nak menjadi hamba Allah lah. Amba rasa setakat tu lah. Amba takut dia pergi lagi kan pasal masuk muka surat lain kan. Satu suku amba takut terlewat lah. Hari ni doa rekah lah dah. Tak ada fee mana doa hari. Kalau doa fee kat masjid juga dia. Nak boleh mari fee tu. Jadi kita setakat dah lah dulu hari ni sahabat-sahabat semua yang baik daripada Allah SWT, yang kurang daripada kelemahan hamba lah. Minta maaf banyak lah. Terkasar bahasa, tersalah kata, ampun maaf dipinta. Kita tangguh dengan suratul As dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.